Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Hai. Good morning. Good morning pula. Apa tu tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Good evening. That's the best way. Hai, Assalamualaikum. Sekejap ya, saya nak jemput Dr. Har dalam live ini insya-Allah. Assalamualaikum semua. Hai. Subhanallah, mana keadaan okey ke tu? Assalamualaikum. Jawablah salam. Waalaikumsalam. Alright, bismillah la haula wala quwwata illa billah. You all okay ke tu? Baik-baik saja ya, insya-Allah. Assalamualaikum semua. Masya-Allah Azizul. Waalaikumsalam. Alright, Najiha. Waalaikumsalam. Hai, Assalamualaikum. Syamiza. Waalaikumsalam. For Bibas. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alright, insya-Allah hari ni kita nak bercakap berkaitan dengan kasih sayang. Macam kenapa kita perlu ada kasih sayang dalam diri, dan dengan adanya kasih sayang dalam diri tu dia boleh exploded ataupun further expand to the other people lah. Subhanallah. Thank you very much yang jawab salam. Thank you very much. Okay, insyaAllah kita sedang menunggu Dr. Harlina Siraj insyaAllah untuk kita bercakap berkaitan dengan kasih sayang. It is something that is very big insyaAllah yang kita perlu betul-betul perlu perhalusi. Alright, kasih sayang insyaAllah yang perlu ada dalam diri kita, dan kita perlu bagilah kasih sayang itu kepada orang lain juga insyaAllah. Ni kata Mr. Eve, salam dari saya Berjaya. Waalaikumsalam. Okay, jap. Saya tengok request. Yay! Bismillahirrahmanirrahim. Oh my goodness, tak sabarnya. Okay, bismillah. Sekejap ya. Oh, Assalamualaikum Dr. Har. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk Alhamdulillah, sibuk agaknya Fatin petang ni. Ada kerja ya. Ya, betul. Saya minta maaf sangat Dr. Har, tapi insya-Allah the show must go on. Tiba. Okay, Alhamdulillah. Hari ni tajuk tu dia sangat penting sebab Dr. Har baru baca something about love and belonging ni. Subhanallah. Fatin, tu macam apa orang kata preparing for kita punya session hari ni lah. So tapi apa dia soalan yang paling yang Fatin nak tanyakan ke Dr. Har tu? Alright, Dr. Har, insyaAllah first and foremost I think it's best like kalau kita mulakan session kita hari ni dengan izin Allah dengan bacaan Al-Fatihah supaya setiap apa yang Dr. Har cakap tu lebih serak dalam hati insyaAllah. Jom sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Alright, insyaAllah. Dr. Har, mungkin Fatih nak bagi tahu dekat Dr. Har tu benda lah. Kalau kita nak kasih sayang kepada orang lain kan, kalau kita nak betul-betul give the love, you know one thing macam beri kasih sayang tu sangat penting. Tetapi first question, kasih sayang kepada diri sendiri tu perlu kita ada dulu, dan only we give dengan izin. What do you think Dr. Har dengan izin? Okay, Dr. Har bila sebut tentang kasih sayang ni, satu kita kena tahu bahawa itu adalah sifat, antara sifat Allah yang paling Allah nak kita ulang-ulang sebut. Sebab tu yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Antara banyak Asmaul Husna Allah tu, nama-nama Allah tu, tapi Allah nak dua nama ni. Ya, yang selalu sangat kita sebut-sebut kan, nak buat apa-apa kena start dengan nama tu. So Allah nak diingati ya, dan nak emphasize kat manusia ni bahawa dia lah ya sumber kasih sayang. Dia yang paling sayang. Tak ada yang lebih menyayangi kita ni melainkan Allah. Kan? Jadi kalau kita rasa macam mungkin kan Fatin, siapa yang paling sayang kita? Mungkin mak kita lah kan. Tapi kasih sayang Allah tu lebih daripada tu. Okay. Jadi so itu satu. Oleh sebab itu sifat Allah yang paling ya kita selalu dengar ya, kita di dalam Fatihah sendiri berapa kali diulang-ulang ya. Jadi kita tahu bahawa itulah sifat Allah yang Allah nak kita semua kenal dia. Jadi oleh sebab tu fitrah manusia pula. So bila cakap tentang love and sense of belonging ni,
kita kena ingat Maslow hierarchy of humans need tu. Actually Abraham Maslow ni dia bukannya find anything new. Benda yang kita dah ada tetapi dia susun saja ya di dalam hierarki dari sudut keperluan ya, humans need. So teori Abraham Maslow dia kata kalau misalnya keperluan yang bawah tu selepas dianya dipenuhi, barulah manusia ni akan fokus kepada keperluan yang level yang satu lagi. Ya, so dalam Maslow hierarki tu selalu dia ada macam enam lapis. Ya, yang lapis yang di bawah sekali adalah keperluan fisiologi, keperluan biologi ni. Maknanya kena ada oksigen, kena ada minum, kena ada makan, kena tidur, ya, kena ada ya hubungan kelamin. Lepas tu pada makan kita kena buang pula ya. So itu adalah keperluan manusia. Kalau tak ada yang ni Fatin, kita mati. Jadi ada satu jadi doktor ni sebenarnya doktor selalu ingatkan ni, doktor sini dan my student semua, kami doktor ni hanya untuk pastikan manusia ni hidup. So yang kat bawah tu we are there kan. Kalau misalnya tak boleh nak nafas, masa tu cari doktor. Dia tiba katalah kan tak boleh nak makan ya, tersekat kat sini, ada kanser dekat esophagus contohnya kan. Kena cari doktor. Ya. Jadi so selalu nak ingatkan diri sendiri, Dr. Han dan juga rakan-rakan yang di dalam line perubatan dan kesihatan ni, kita sebenarnya kat bawah tu je sebenarnya, you know. Tapi bila tu semua dah kita penuhi, kita kena yang level yang kedua di atasnya adalah dari sudut keperluan untuk security. Safety and security. So kita dalam konteks tu bukan hanya pastikan kita terselamat daripada elemen hujan panas ya semua tu, tapi juga kita kena ada tempat yang selesa untuk tidur kan, harta barang kita semua terjamin. So that is give us the sense of security. So itu satu lagi keperluan manusia. Di atasnya tu adalah love and sense of belonging. Ya. Di sini manusia yang atas bawah tadi all about me, myself and I kan. I tak kira lah kalau orang lain tak boleh bernafas, tak kisahlah, tapi I sendiri nak nafas macam tu lah kan. Kemudian keselamatan pun ya masih juga tentang diri kita. Tetapi yang love tu, yang level yang ketiga tu, sense of belonging, that is what we are talking about ya. Di sini manusia mula ada connection. Ya, dia sebenarnya express kiranya bagaimana kita meluahkan ya keperluan kita untuk connect dengan yang lain daripada kita tu adalah through kasih sayang dan juga rasa disayangi juga ya, rasa diperlukan. Okay, so oleh sebab tu kasih sayang ni Doktor, bila Fatin kata nak bicara tu, Doktor kena revise jugalah kan ya. Dia kasih sayang ni memang satu keperluan manusia. So janganlah ada orang yang kata oh saya tak perlu kasih sayang. Mulut je cakap, tapi hati tu ya nak sangat kasih sayang. Nak menyayangi, nak disayangi, wanted to feel belong. Ya, kita nak rasa adalah orang yang nak cari kita kalau kita tak balik malam-malam tu kan, mana ada orang yang ingat kita kan. So itu memang keperluan manusia. Kalau keperluan ni tidak dipenuhi, maka kita tak boleh nak proceed kepada keperluan yang lain tu. We stuck there. Jadi quite interesting. Apa yang atas sense of belonging and love? Dia tak cukup yang itu je tau. Dia kena start naik kepada yang satu lagi. Di situ kita ada self-worth, self-identity, self-esteem. Maknanya mulalah kita memikirkan tentang kita punya nilai. Kita ni, how valuable are we? Kan? Tentang kita punya self-respect. Macam tu. Of course yang ujung, atas sekali pucuk pyramid of the Maslow hierarchy of human needs ni adalah self-actualization. Di sini maknanya senang nak cerita, self-actualization adalah kita perlu rasa bermanfaat dan berguna ataupun ada rasa bahawa berbaloi kita di atas muka bumi ni. Apa tak maksud dia? The world is a better place because ada orang macam Fatin dan ada juga orang macam Dr. Han. So yang itu tu ya, kalau misalnya self-actualization ni sebenarnya the highest need lah. Bila kita sampai kat situ, kita memang akan rasa segala keperluan kita dipenuhi. Okay, coming back to love tadi kan. So dia macam tengah-tengah lah Fatin kan. Yang di bawah tu
all about yourself. Yang atas tu is about you connected with a higher sense of existence, ya. Kadang kita panggil transcendent, ya. Kita naik, maknanya bukan hanya diri kita sajalah. Itu hablum minallah, dia ada vertical tu kan. Yang tengah tu, itulah dia human connection. Jadi human connection ni adalah love, ya, and sense of belonging. Dan apabila kita tak dapat yang ni, itu yang buatkan kita rasa, ya, kita rasa ada satu ketakutan, ya, di mana kita tidak ada connection ni. Dan bila kita takut tu, itu yang dinamakan malu. Malu ni bukan yang hayak tu tau. Ini yang kita rasa aib, segan, ya, nanti apa orang kata. Betul. So jadi bila kita kata tentang love, tadi keperluan tadi, apa jadi kalau kita tak dapat love ni? Kita akan rasa sangat malu, sangat cemas, ya. Tak ada orang sayang kita. Nanti macam mana ni kalau orang oleh sebab tu aib kita memang kita kena tutup. Kan contoh kan, kenapa ada mungkin orang yang tak habis, contoh yang ekstrim, orang yang mengandung contohnya, tapi dia mengandung di luar nikah yang sah kan dia nak sembunyikan kalau boleh, sebab dia tahu bila katalah orang tahu dia hamil tanpa nikah yang sah, nanti dia ada stigma, ya, dan orang mungkin yang paling dia risau, mak dia halau dia daripada rumah tu dan kata kau bukan lagi anak aku contohnya lah kan. Sedangkan mak tu adalah orang kata simbol kasih sayang yang paling besar. So apa akibatnya bila kita tak mau kehilangan connection tu, kita diamkan saja. Ya, ataupun masa ni lah kita berpura-pura, ya, masa tu lah mungkin kita tidak berterus terang. Okey. Jadi cerita pasal kasih sayang ni adalah pada Dr. Har, ya, that love and this crave for love ni is the one that make the world go round. Maksud dia kalau tak ada itu mungkin hambar lah, ya, kehidupan kita ni. Sebab the reason why Dr. Har, ya, look forward nak bincang dengan Farah dalam IG contohnya ni is actually my expression of love for you. Yes. Kan? Jadi kalau I tak ada kasih sayang tu, mungkin Dr. Han tak nampak kepentingannya nak spend maybe 45 minutes talking to you gitu. Tapi sebab kita ada, so kasih sayang tu kenalah pertamanya pada Allah dulu sebagai yang sumber memberi kasih sayang. So bila kasih sayang itu tadi dah berbalas, ya, maknanya Allah sayang kita, kita pun, ya, menyatakan. Dan apa tandanya kita sayangkan Allah tu? So maknanya memang kita akan, ya, berazam untuk ikut semua apa yang Allah suruh. Sebab kita tahu itu untuk kebaikan kita, walaupun kita tak suka, dan kita akan jauhi semua yang Allah tak suka. Ya, walaupun kita nak sangat buat, tapi kan kita sayang. Kalau Fatin kan sayangkan ibu contohnya kan, apa yang ibu tak suka, ya, ataupun mungkin tak berkenan, kalau boleh tak nak buat kan, sebab nak tunjukkan kasih sayang kita tu. Kemudian of course kita kena sayang pula pada Rasulullah SAW. Itu hierarki dia kan. Sebabnya itu perintah Allah dan disebabkan oleh ini pilihan, ya, manusia yang Allah pilih untuk menjadi, ya, penyampai kepada, ya, to make whatever wahyu tu menjadi reality tu adalah melalui Nabi ni, ya. Macam mana Rasulullah SAW dan para Nabi yang lain menterjemahkan segala apa yang, ya, diturunkan dalam kitab-kitab yang Allah turunkan tu untuk manusia. Kalau tak kan kita tak faham kan. So kita ikut yang ni. So orang ni, ya, para Nabi ni is the next person, the next one yang kita kena kasih sayang. Dan terus pergi kepada hierarki ni sebabnya kadang-kadang kita lupa yang ni. Terus sebut pasal kasih sayang antara ya, seorang, maybe lah kan, antara kita dengan that special person ke. Tapi sebenarnya that is actually kalau ikut ranking kan, itu bawah punya tau. Kan? Yeah? So we are always lost in that discussion sebab kita tidak prioritize. Apabila kita tidak ikut hierarki dan priority ni, duk cakap yang itu aja. So you tak naik-naik lah dalam hierarki of human needs tu. Kan? Jadi kalau misalnya you tengok kan, the next one is parents kita. Kan, ya. Macam mana pula parents kita tu,
kita kena berikan kasih sayang. Ya, Betul. jadi yang ini ni kalau bila Fatin tanya tu, Dr. Har ingat this conversation that arwah bapa Dr. Har masa tu. Dr. Har berapa tahun ni Fatin? Dr. Har mungkin 8 tahun ke? 8 tahun macam tu lah. Ke 9 tahun gitu. So my sister dia nak kahwin masa tu. Oh, I was 11, 1977. So Dr. ada 11 tahun lah. So masa dia sebut nak kahwin tu, kalau Dr. menyebut je lah kat bilik pengantin tu kan. Tahu lah kan adik umur 11 tahun ni kan. And then my father masuk. Ya, arwah bapak Dr. masuk. Besoknya tu my sister nak nikah. I remember they were having discussion. Lepas tu dia kata, "Mah, my sister tu nama dia Fatimah Mah." Dia kata, "Mah ni nanti lepas kahwin." So my father was actually telling about the hierarchy of the list priority tu tau. Ya? Pertama, kita semua memang kena cinta Allah lebih dari segala-galanya. Kemudian Rasulullah SAW. Kemudian bila dah berkahwin, seorang suami isteri tu, lepas Allah Rasul tu adalah suami dia. Kemudian barulah dia punya ibu ayah. Tapi orang lelaki pula dia adalah Allah, Rasulnya, ibunya. Maknanya nombor 3, nombor 4, nombor 5 ibunya. Nombor 6 bapak dia. Kemudian lah ya, nombor 7 tu baru isteri dia. Isterinya. Tak tahan masa tu 11 tahun kan, tak tahan. Biasalah kan. Tak aksi lah. Mana aksi macam tu kan ya. And then tak ingat lagi bapak dia kata, aksi tak aksi itulah dia. Sebab hadis tu lah yang ibumu barulah ayahmu tu kan. Okay. So Dr. Har pegang tu bila Dr. Har sendiri jadi isteri. Ini sebab yang sebab of course bila jadi ibu ni agaknya bila anak lelaki kahwin, ni this is something that bagi kita nak cerita pasal ya, mungkin jumpa dengan orang yang kita rasa boleh jadi pasangan hidup kita. Bila katalah kita nak mengahwini ya dia, kita bukan kahwin dia seorang. Kita kena kahwin the whole family, especially mak dia. Kan? So ini yang selalu agaknya kalau kita tak lihat in the whole context, itu yang kadang tu kan, kita berdua je yang kasih sayang, Kemaila loving. Tapi rupanya tak ada orang lain yang kita bawa balik, masuk dalam hubungan kita tu. Ingat ya Fatin, kasih sayang ni juga dia mesti bertambah. Dia bukannya makin berkurang. Maksud nanti Fatin bila kahwin ada suami, katalah Fatin ada tengok dalam tu katalah ya ada yang kawan betul-betul mungkin ada 20 orang contohnya paling kerapat. Your husband pun mungkin ada 15-20 orang juga. Lepas kita kahwin, kita punya bilangan kawan kita sebenarnya meningkat. 20 tambah 15. So tadi dia pun 15 tambah 20 kita. Tapi yang Dr. Har bimbang ni apabila kita punya kefahaman tentang ya, kasih sayang itu sempit. Jadi bila kita dah berdua je tu contohnya, dah kita tak peduli pun orang lain. Kan? Nasi lemak buah bidara, sayang selasih hamba lurutkan. Sayang emak, sayang saudara kerana kasih hamba turutkan. Yang tu it does not apply lah. Okay. Maybe kan sebab kita pun masa tak berpanjang Fatin. Dr. Har bila nak cakap kasih sayang ni, kita pula janganlah terlalu terperangkap dengan everything must be love gitu tau. This is actually what I'm trying to explain. Allah tu sifatnya compassionate kan? Maknanya Allah itu ya sangat merciful and most compassionate, ar-rahim gitu. Dr. Har terbaca tentang compassionate leadership. Yang interesting kan, kita selalu dengar dah macam-macam bentuk leadership. Tapi kepimpinan rahmah ni apa dia? Dr. Har dia ada 6 ciri. Tapi yang satu ni Dr. Har rasa it explain everything, you know. Walaupun kita sayangkan seseorang tu, tapi kita masih pegang pada prinsip. Contohnya kalau orang yang kita sayang tu melakukan pelanggaran kepada hukum Allah, kita kena tegas. Ya, maknanya itu memang pelanggaran pada hukum Allah. Ya, yang ini dinyatakan ya, maknanya dari sudut memberikan keadilan, you tak boleh depend on your kasih sayang tu. Ya, maknanya kasih sayang kita tidak boleh menjadikan kita buta ataupun tidak memberi keadilan. Ada kalanya ya kerana sayang sama orang tu buat silap pun kita biarkan. Ataupun kalau kita benci, ya orang tu tak buat pun kita fitnahkan. Jadi emotion kasih sayang tu tidak bolehlah
like any other things lah agaknya kan Fatin. Dia Betul. tidak boleh terlalu lebih dan terlalu kurang pula. Tapi Setuju. tak juga harus, kalau macam sayang je Dr. Har kat Fatin, tapi kalau Fatin buat silap, Dr. Dr. Har Har kena kena tegur. tegur. Sebab itulah tanda kasih sayang Dr. Har. So that would be the true love. Dan oleh sebab tu Allah juga dengan segala sifat-sifatnya tu, tapi Allah juga ada sifat yang mana kalau kita buat nasyid Asmaul Husna tu, bila sampai kat dar tu, kan? Dar tu kan maknanya boleh memudaratkan. Maknanya Allah tak ada risau dan tak ada langsung takut untuk melaksanakan hukum dia kepada mereka yang memang patutnya diberikan penegasan di situ. So sebabnya Dr. Har kadang-kadang kita terbawa-bawa sangat dengan konsep mungkin dalam konteks agama ada agama yang spread love, semua love. Tapi it's not that love tu sampai kita buat benda yang contohnya terang-terangan satu yang dilarang oleh Allah, oleh masyarakat, just for the sake of love. Kan jadi Dr. Har nak sangat kalau boleh perbincangan kita ni Fatin tidak meninggalkan yang tu. Maksud dia itu sebab Rasulullah kata kalau misalnya Fatimah binti Muhammad mencuri pun akan ada dia punya hukuman. So, yang ni minta maaf kalau mungkin Dr. Har kena bawa juga yang ni sebab kalau tak kita akan end up dengan awang-awang. Yang tu juga Dr. Har risau juga. Kita kena ada penegasan maknanya siapa yang membuat kesilapan dan dah dibuktikan jadi kita mungkin kena membiarkan the due process. Bukan kerana kita tak sayang dia. Kan ingat kalau kita orang yang menzalimi contohnya, kita kena bantu orang yang dizalimi dan orang yang menzalimi. Itu para sahabat duk pelik sangat kan. Itu tanda kasih sayang kita kepada orang yang mungkin melakukan sesuatu kesilapan. Selain daripada teguran kita, kalau teguran tak diindahkan, mungkin kita terpaksa juga ambil tindakan yang lebih drastik. Khususnya kalau kerosakan yang dilakukan oleh katalah Dr. Har ni melibatkan ramai orang kepentingan ramai. So itulah dalam konteks kasih sayang. Sebabnya Dr. Har rasa kadang-kadang kita mudah pula mungkin misunderstood kasih sayang tu. Betul. Okay, Fatin ada ke Ada. Tadi Fatin baca tu hadis ni tau. Ni antara macam kenapa Fatin betul-betul macam nak sangat tanya Dr. Har pasal kasih sayang ni Dr. Har. Tadi Fatin baca tu hadis ni, orang yang dicintai oleh Allah kan, orang yang benar-benar dicintai oleh Allah adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain Dr. Har. Betul. Allah memberi manfaat tu datang daripada kasih sayang yang benar-benar dalam diri dia kepada orang sekeliling. So Fatin rasa macam subhanallah, hebatnya orang sebegini, hebatnya figura sebegini. Mungkin macam Dr. Har boleh terangkan dengan izin. Okay, Dr. Har kena go back to that hierarchy tadi tu, yang human needs tadi. Yang atas tu kan Dr. Har kata puncak kepada piramid tu adalah self-actualization. Kan? Jadi orang yang self-actualization ni dia sebenarnya dia memang dah sampai level tu. Dia tu yang tadi pertanyaan dia adalah adakah dunia ni menjadi tempat yang lebih baik untuk orang lain kerana ada saya. So dia punya fikir masa tidur dan masa bangunnya adalah untuk memikirkan macam mana lagi saya boleh bermanfaat kepada orang lain. Bayangkan dia tak mestinya jadi pemimpin yang tertinggi ke baru nak bagi manfaat. Okay. So okay, let's do something. Katalah dia ni mungkin pekerja awam yang mungkin bersihkan jalan ataupun taman. Kalau dia ada rasa tu, dia di puncak tu tadi, dia akan kata, okay, ini saya punya tanggungjawab sekarang. Saya must make sure that taman ni jadi taman yang bersih, taman yang orang akan rasa seronok bila ada kat sini, selamat contohnya. So orang ni dia punya motivasi, dia bukan kerja untuk gaji yang hujung bulan tu yang tak seberapa tu. Itu yang nanti dia buat curi tulang kan. Mandu tak ada, dia tidur aja.
Tak, sebab mandu dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak balik Allah. pada Allah sebagai seorang pekerja am, ya, yang bertanggungjawab menjaga taman, dan Allah akan kata kat dia, you know what? Mission accomplished. Because you Allah. betul-betul jaga taman tu, contoh. Kalau Allah. katalah dia penjual aiskrim je lah pun kan. Orang penjual aiskrim ni banyak pahala tau. Dia punya ding dong loceng dia tu je pun dah kita dulu masa kecil kan. Jadi dia mungkin dia kata, okay, saya dah dapat kerja macam ni. Jadi saya mesti gembirakan orang sebab memangnya kita selalu associate ice cream tu is something pleasurable kan. Jadi bila katalah dia ada bunyi je, lepas tu budak-budak datang, so dia tak bolehlah pula jadi garang pula kan. Macam mana pakcik ice cream jadi garang? Pakcik ice cream mestilah layan budak-budak tu. Yeah. And we need these people kan. Exactly. Jadi maknanya dia tak mesti jadi orang yang penting. Ni Betul. teringat sangat Ustaz Fahrul Joy kata, memanglah baik menjadi orang penting, tetapi lebih-lebih penting menjadi orang baik. Subhanallah. Kalau tengok Dr. Fahrul Joy, dia selalu macam tu. That is a good example of lateral thinking. You boleh fikir di luar daripada kebiasaan tu kan. Subhanallah. So I think this is something yang kita jangan keliru bahawa memang kasih sayang itu bukan hanya untuk diri kita je, kan? Tapi untuk orang lain jugalah, subhanallah. Walaupun orang tu kita tak kenal. Yep, exactly. Kan? Apatah lagi kalau orang tu kita tak kenal. Okey, kan kalau kita pernah dengar hadis yang sebab sekecil-kecil ibadah tu buangkan duri kan. Dia sebenarnya bukan duri tau, dia halangan. Okay, so of course kalau ada halangan tu itu memang clear, tapi apa halnya kalau kita ni jadi halangan, kita pula jadi halangan, kita tu tersengkang kat tu, tak peduli lah kita apa orang, dan je kita dapat nak apa kita nak tu. Itu sebenarnya sangat bertentangan dengan tadi tu, orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. So lawan daripada tu orang yang sentiasa menyusahkan orang lain. Kan Fatin, di mana dia pergi orang jadi susah. Orang elok-elok pun dia datang jadi payah. So yang macam tu na'udzubillah lah, kita tak maulah kan. Janganlah ya Allah. Betul lah kan. Tapi macam mana kita nak tahu Fatin? So kita kena ada kawan yang menyayangi kita lebih daripada segala-galanya juga. Kawan yang dia bukan berkawan dengan kita masa kita seronok-seronok je. Tapi masa kita ditimpa musibah. Ini kawan yang paling kalau nak katakan, ini kawan yang kasih sayang dia untuk kita sangat ikhlas. So bila cakap pasal kasih sayang ni kan Fatin, kita tak boleh lari daripada keikhlasan. Sebab ada banyak kasih sayang yang diberikan sebab ada ulterior motif dia. Kan ada sayang dengan Fatin ni nanti mungkin bolehlah dapat ramai juga follower contohnya. Kalau Dr. Ha kasi. So niat ikhlas ni pula, itulah Dr. Ha baca pasal ikhlas ni kan Fatin. Dia adalah rahsia antara hamba dengan Tuhannya. Betul. Tak ada siapa yang tahu. Ibnu Jauzi dia kata, I'm quite sure dia yang cakap, Dr. Ha baca tu, dia kata dia rahsia tu sebab malaikat sendiri pun tak tahu apa sebenarnya niat kita tu. Jadi ada hadis sahih yang kita lihat tentang 3 orang tu. Malaikat dah nak bawa dia masuk syurga dah sebab dia punya amalan. Yang first tu Tasya Dr. Ha, dia seorang syahid kan. Minta maaf kalau misalnya susunan dia tak berapa yang macam dalam matan hadis tu lah. Dan of course syahid ni kan memang balasannya syurga lah kan. Betul. Tapi Allah suruh malaikat berhenti Zat. Dia tanyalah orang yang syahid tu apa yang dia buat masa dia di dunia. Dia kata dia berjuang lah sampai jalan Allah sampai dia syahid. Tapi kan Allah tanya apa lagi selain daripada tu kan. Macam lebih kurang lah dia kata, sebenarnya Allah kata kamu sebenarnya mati syahid tu sebab orang panggil kau syahid.
Ya Dan kau Allah. dah dapat pun. Mana orang dah panggil dia Asyahid itu kan. So, Mm-mm. tapi kau tak buat tu kerana aku. Sebab tu hari ni aku tak ada apa-apa pun balasan untuk kamu. So orang ni masuklah ke neraka. So yang seorang lagi adalah seorang murabbi Ya. yang mengajarkan ilmu kan. Ilmu Mm-mm. Al-Quran je. Yang ketiga tu seorang dermawan. Semuanya macam tu. Ya. Jadi tu contoh malaikat dia tak tahu tau. Fatin buat apa ni kan. Dia tak tahu sebab ikhlas tu letaknya sangat dalam. Keduanya syaitan. Syaitan dia cukup susah hati kalau kita ni ikhlas sebab ikhlas tu menjadi perisai. Kan kalau kita tengok semua dialog syaitan laknatullah, iblis tu bila dia lepas dia tak nak sujud hormat dengan Nabi Adam tu, Allah suruh dia keluar kan, dia banyak negotiation dia kan. Tapi kalau semuanya tu dia kata dia tidak akan Allah kata kamu tak akan ni hamba-hambaku yang mukhlisin, yang ikhlas ni. So ikhlas tu dia jadi macam perisai daripada syaitan. Dan yang satu lagi adalah ikhlas ni nafsu dia tak boleh detect ni ikhlas ni. So punyalah powerful ikhlas ni sebab dia memang ikhlas ni apa dia? Fatin sila. Tapi itulah kan apa tu Dr. Han kan, nak capai tahap keikhlasan ni diuji Dr. Han. Betul. Ujian dia subhanallah. Lagi kita nak ikhlas lagi besar ujian dia kan. Betul. Itu sangat. Memang Allah akan rela okey ikhlas. Aduh. Betul. Tapi kan balik sikit yang tu maknanya ikhlas ni kalau seorang tu kita tak nampak ikhlas tu tau, tapi orang yang receiving end tu katalah kasih sayang kita kan, kalau kita betul-betul ikhlas dia boleh rasa. Betul. Kasih sayang tu ikhlas. Okay. At the same time kalau kita tak ikhlas Fatin, dia akan terdedah jua, maksud dia expose juga maksud dia kalau tak hari ni mungkin minggu depan. Kalau tak minggu depan, tahun depan. Rupanya tak ikhlas. Jadi tapi that's why pada Dr. Har, ikhlas tu satu yang kita kena sentiasa cari dan sentiasa muhasabah. Dan kadang-kadang kan kita bawa alamak rupanya tak ikhlas aku ni yang ikhlas ni kan tandanya kalau bertambah pun tak bergetar hati tu, kalau berkurang pun tak berkocak. Macam mana tu kan jadi kita macam inilah. There is satu apa orang kata satu destinasi yang kita nak pergi, menjadi seikhlas yang boleh oleh sebab tu mungkin itu yang kita selalu kata saya buat ni hanya kerana Allah. Tu kat mulut dulu supaya hati kita boleh kita didik kan. Tapi bukan maksudnya bila kat mulut tu cakap lah baru sampai koyak bibir pun itu tidak menggambarkan kita ikhlas lagi. Tapi tak apa Fatin, itu yang Dr. Ha baca dalam lapis-lapis kehidupan agaknya kan. Dia kata kita mungkin selalu rasa bahawa para nabi ni semua ikhlas kan. Senang je nak dapat ikhlas. Tapi itu sebabnya dia orang dapat ulul azmi semua tu. Mereka paling diuji. Macam mana Nabi Ibrahim AS nak bawa Nabi Ismail tu untuk Allah kan, itu yang ditanyakan ke anak-anak mudanya, anak remajanya. Tapi anak remaja tu pun Nabi juga kan. Tu yang jawapan dia. Buat je lah kan. Allah Rabbi kalau dapat kata agaknya macam-macam lah kita nego kan. Tapi betul Dr. Hal, nak capai keikhlasan ni bukan senang. Ujian dia sangat tinggi, subhanallah. Tak apa, itulah yang buatkan kita sentiasa rasa bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih sayang ni pula macam ni Fatin. Orang yang sayangkan Allah dan kita juga tengah dalam proses tu, orang tu pun akan sayang kita kan. Dia macam ni, orang yang sayang Allah, orang lain yang sayang Allah pun akan sayang kita. So mungkin kalau kita dapati ada orang yang tak sayang kita mungkin sebab sayang dia pun juga belum lagi pada Allah. So apatah lagi kalau dalam kita menyayangi Allah tu ada orang yang tak suka contohnya kan. So maybe this is the people yang
we should avoid lah kot, ya. Bukanlah kata ni, of course kita kena sayang semua orang, tapi ada orang-orang yang kita kena tahu, ya. Boundaries. Mungkin, right. So, mereka adalah ujian untuk kita. We become our worst bila kita dengan dia, contohnya kan. So, that person has to be an arm length for you lah, from you. You tak boleh ni sangat lah, okay. Tapi jangan lupa kan Fatin, Dr. kan pernah ingatkan dalam surah Al-Furqan ayat 20 kan, waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah atasbirun, kan, kana rabbuka basira, sadaqallahul azim. Kamu ni Allah, ya, aku ciptakan kamu dengan yang satu lagi tu sebagai ujian. Kata Allah tanya, atasbirun, nak tak sabar? So Fatin, sebagaimanalah manusia lain menjadi ujian pada kita, jangan lupa kita pun ujian pada orang lain juga kan. Jadi apabila kita betul-betul lah, ya, berhadapan dengan perkara yang begini, kita sayang dia tak sayang, dia sayang kita pula tak sayang, ataupun bila kita dengan dia kan, kita akan buat semualah benda yang tak elok, contohnya lah kan. So mungkin kita Allah offer, nak sabar tak? Ya, nak sabar tak? Jadi so kalau tak sabar pun Allah tengok. Kalau nak sabar pun Allah tengok juga. Agaknya kan mungkin Dr. Har kan, dia punya kesan kesabaran tu sangat hebat, Dr. Har, kepada siapa yang Fatin tak tahu nak cakap macam mana, tetapi kehebatan sabar itu sangat besar. Kan Dr. Har? Ya. Dia rasa macam, dia mungkin perit tau pada awalnya, Dr. Har, terlalu perit. Tapi kita yakin Tuhan itu maha membalas, kita yakin Tuhan itu maha melihat. Ya Allah, nanti at the end of the day kita akan rasa worth sangat dengan apa yang kita sabarkan. Subhanallah. Sabar ni, sorry lah Fatin, Dr. Hada bercakap banyak tempat kan, I do not know where kalau Dr. Hada pernah cakap dengan Fatin, minta maaf ya, ini macam ulangan pula. Sabar ni, kita bukannya dididik untuk sabar yang pasif tu tau. Dr. baca satu artikel, dia kata sabar yang bodoh. Maksud dia macam mana? Sabar yang, yelah kita rasa helpless, hopeless, nak buat macam mana, sabar je lah. Dia bukan tu. Islam dia sabar yang nak dihajar tu adalah sabar yang aktif. Sabar yang ada di situ elemen restrain. Maksud dia, okay, senang contoh, puasa. Kita kata ini puasa adalah mengajar kita tentang erti kesabaran. Apa maksud dia? Bukan namanya puasa kalau kita lapar tapi tak ada makanan. Itu kebuluran nama dia. Kita bukannya berpuasa kalau kita nak minum tapi tak ada air. That is dehydration. Kita tak ada namanya puasa kalau kita nak sangat ada hubungan seks, tiba-tiba tak ada orang dia. Tapi puasa tu adalah apabila kita nak sesuatu. Makanan kita penuh dekat fridge tu. Daripada atas sampai bawah tu dengan air-air semua ada. Tapi kita katakan ini saim. Saya berpuasa. Dan satu lagi mungkin pasangan kita ada dia kat situ tu, macam Cleopatra dah kat situ. Dia kata, nope, I'm fasting. Itu sebenarnya yang diperlukan. Maknanya sabar yang kita nak didik diri kita adalah when you can do something, ya, maknanya semua pintu terbuka lah untuk you buat maksiat contohnya, you kata no. Sebab itu baru sabar. Sabar daripada melakukan dosa kan. Satu lagi, you rasa ya Allah penat je nak buat ni, ya, letih lah macam-macam lah kan. Tapi you lawan juga. Itu sabar juga tu. And Dr. Har, kita ni macam-macam cara kita nak marah, nak memaki, hamun seseorang yang menyakitkan kita kan. Tapi dengan itu we hold on. Subhanallah. Okay Fatin, Dr. pun kena ni lah ni, pukul 7 ni. I have to attend to my mother. So insyaAllah ya, mudah-mudahan perbincangan kita tadi tu, in summary, kasih sayang tu memang sifat Allah yang paling Allah suka kita tahu dan kita ulang-ulang menyebutnya di dalam Bismillahirrahmanirrahim kita tu. Allah lah yang menyayangi kita lebih dari segala-galanya. Tadi kalau kita rasa kita punya gold standard adalah kasih sayang ibu yang tak ada kenal batasan, tak pernah kenal unconditional tu, tapi Allah tu sayang lebih daripada mak kita. Kan? Dan
walau apa pun kita buat, sebenarnya kasih sayang Allah itu ya akan sentiasa ada. Tapi ingat, Allah punya kasih sayang itu bukan maknanya Allah itu lemah ya daripada Yeah. memberikan, dia apa orang kata, uh, uh, penalty tu. Makna itu juga adalah sebahagian daripada makna Allah boleh deliver tough love. Yang tu maksud dia ya. Okey. Subhanallah. Thank you very much. Okey Fatin, insya-Allah kita Kata-kata jumpa yang lagi. sangat baik, insyaAllah, yang memberikan kami, membangunkan jiwa kami lah. That's most important. InsyaAllah, amin. InsyaAllah sebelum kita finish our session for today, I think it's best kalau kita baca tasbih kafarah dan surah Wal-Asr, insyaAllah. Baik. Subhanakallah minka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay. Alright, Tahar. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahar leave dulu ya. Okay. Alright. Okay guys, thank you very much. InsyaAllah tadi kita bersama dengan Dr. Har, kita go through macam-macam perkara berkaitan dengan sabar lah, kasih sayang lah, subhanallah, a lot of things, right? Thank you very much for coming in. InsyaAllah next month, insyaAllah we will be together with Dr. Har as well, insyaAllah. Alright, Assalamualaikum. Bye-bye.